Okay, so tadi vertical line test, kena ingat ada dua beza kat sini. Satu vertical line test and another one is horizontal line test. Vertical dengan horizontal, maksudnya menegak dan baring. So kalau vertical line test untuk menentukan dia function ataupun tidak. Okay, sama ada dia function ataupun tak. Ada graph yang bukan function pun sebab dia akan fail dekat vertical line test. Dan lagi satu kita nak identify is one-to-one function. So one-to-one function nak identify dia kita guna horizontal line test. Jangan tertukar. Okay, jangan tertukar dia punya term. Okay, and then kita akan sketch the graph dan state the domain and range of a function. Okay, this one dia kata mula dia nak masuk dalam tutorial tapi kita tengok dulu lah macam mana progress. Kalau rasa dekat kuliah okey je nak saya tengok lah nanti masa macam mana. Kalau kuliah kita boleh je cover, kita buat kat kuliah je terus. Tak perlu nak pakai ni dekat tutorial. Okay, and then after dah sketch the graph, kita akan state the domain and range of a function. Depend on your graph. Ataupun ada lagi satu method lah nanti kita belajar. Okay, so first part is relation. Relation between two set X and Y is the correspondence between element of the set X and element of the set Y. Okay, term dia, yang ni macam you belajar masa tingkatan 4 tak silap saya. Saya pun tak ingat dah. Dah lama sangat dah meninggalkan alam persekolahan. Okay, element in X kita panggil domain dan element in Y kita panggil codomain. Okay, yang macam dekat dalam gambar raja ini. Ni X. Dia akan peta kepada Y. Benda ni lah. So this one is domain, this one is codomain. Element in Y that map with element in X, range or image. Okay, kalau dia ada elemen misalkan kat sini A, kat sini 1. So ini ke sini. So 1 adalah image kepada A. Ataupun range kita panggil. So dekat metrik kita tak panggil codomain lah, kita panggil range. Okay, range untuk function itu. Untuk dekat Y. Kalau yang X ni kita panggil domain. Domain and range. Codomain tu yang kita tak pakai. Okay, a relation can be write by arrow diagram or ordered pair. Okay, yang ni yang dulu masa sekolah awak dah pernah belajar. Apa function dekat X, and then apa function, value dekat X yang kita, value dekat, betul lah, value X kita masukkan dalam function dan kita akan dapat Y. Benda tu lah. Okay. Benda ni semua kita tak akan guna dalam matriculation. Ataupun written in form, kita tengok kat sini A pergi kepada 2. So tu kita pairkan dia. A2. B kepada 4. So B4. C2. So C2. Okay, ini relation je. Okay, type of relation kita ada banyak. Satu one to one. Maksudnya satu domain kepada satu image. Satu domain, satu image. Kan dia tak ada bersangkut dengan benda lain. So dia one to one function, dia terus je. Kalau many to one means ada objek domain awak kepada satu je. Semua ada beberapa objek kepada satu image. Kalau one to many terbalik lah. Maksudnya satu objek kepada beberapa image ataupun range. Dan kalau many to many, so dia akan ada 2. Yang ni ada objek pun ada 2, pergi kepada 2 image dan image pun ada from 2 objek. Macam tu lah. Tapi untuk sekarang, okay, untuk matriculation, kita fokus kepada one to one sahaja. Yang lain tu kita tak payah fikir. Yang ni yang kita fokuskan. Okay, yang lain tu is not on our syllabus untuk chapter 5 ni. Okay, function. So function is defined as a relation in which every element in the domain has a unique image in the range. Dia mesti kena ada image. And then there are two main conditions of function. Every element in X is mapped to an image in Y. Okay, dia mesti semua elemen dekat dalam X mesti kena ada image dekat Y.
Okay, elemen dekat X mesti kena ada image. Tak boleh tak ada. Kalau tak ada, means dia bukan function. Tu maksud condition ni. Each X only related to one and only one element of Y. Maksudnya, setiap objek dekat X, dia mesti relate dengan one and only one element dekat Y. Means one to one function lah. Dia tak boleh lebih. Dia tak boleh relate dengan beberapa elemen dekat Y tu. Satu objek dengan satu image sahaja. Dia tak boleh satu objek pergi kepada 2 ataupun 3 image. Macam tu maksud dia. So function ni sebenarnya kalau kita nak tahu dia function ke tak, dia mesti ada satu image untuk setiap X. Okay, mapping is another name for function. A mapping of function f from set A to set B is usually written as FAB. Okay, yang ni pun kita dah tak guna dah dekat matrik. Ni kita tak guna lah. Ini cuma introduction je. If an element X of set A is mapped into an element Y in set B, so Y is an image of X. Ini macam tadi. The image of X is represented by Fx and we write Y equal to function X. Maksudnya benda X tu punya nilai you masukkan dalam function then you have got Y. Tu maksud dia lah. Okay, example of function. One to one function. Okay. Satu objek with satu image. Satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Ataupun many to one. Satu objek kepada satu image. Satu objek kepada satu image. Tapi image boleh jadi dua objek. Many to one boleh. Okay. Ada orang bagi message? Tak ada. Okay. Kalau not a function, one to many. Tengok objek A dengan C pergi kepada satu image, tak boleh. Beza dengan yang tadi. Yang tadi, awak punya objek memang akan pergi kepada satu image. Dia boleh berkongsi image. Tapi dia tak boleh berkongsi objek. Itu beza dia. Okay, untuk function lah. So kalau dia berkongsi objek, so dia bukan function. Okay, sama lah dengan yang ni. Yang ini pula, dia bukan berkongsi objek. Tetapi dia tak ada image untuk satu elemen. Pun tak boleh. Okay, so maksudnya not a function, kita akan tengok apabila dia berkongsi objek, dia bukan function. Ataupun objek tu dia tak ada image. Pun tak boleh. So dia bukanlah function. Okay. So conclusion, function adalah one to one, many to one. Only one arrow in each X. X mesti kena ada image. Tak boleh tak ada. Okay. So kita kena ingat benda tu lah. Both of this type can be onto or not. Onto mean every Y is mapped with at least one X. Maksudnya X tu kena ada satu image at least. Okay, determine whether the following ordered pair is a function. Function ataupun tidak. Tidak. Function. 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 So, function betul ni? Tidak. Betul. Tapi dia ada berkongsi Bukan. image. Dia ada berkongsi image. Bukan. Dia kongsi image, so tak function. Yelah, kongsi image tak function. Kongsi image boleh function lah. Dia Dia kongsi objek. Satu tu. Dia berkongsi objek macam ni. Misal kata ni. One and one. Nampak? One tu dia berulang. Maksudnya objek dikongsi dengan ada dua image lah yang dia berkongsi ni. Tak boleh repeat ni. Tapi kalau untuk dekat sebelah kanan, yang sebelah sini dia boleh repeat. Yang sebelah kiri dia tak boleh repeat. So yang ini not a function ya. Sini not a function. Because element 1 is mapped to 2 image. Kita tulis macam ni je lah, one to many.
One to many, tak boleh. So ni tak boleh. Yang boleh many to one. Ni one to many is not a function. Yang boleh many to one. Barulah dia function. Okay, so ingat benda tu. Okay, kalau yang kedua, dia suruh kita buat ordered pair dan juga arrow diagram. Okay, ordered pair. Maksudnya kita kena buat benda ni lah. Okay, dia kata fx equal to x plus 4. So, kalau saya punya x kosong, saya punya y berapa? 4, Okay, thank you. Kalau 1, 5, thank you. Kalau 2, 6, 6 dan kalau 3. 7. Okay, so inilah awak punya ordered pair. Okay, maksudnya nilai x masuk dekat sini untuk dapatkan nilai y. Okay, arrow diagram maksudnya kita tukar je lah daripada yang tadi. So kat sini kita buat 0, 1, 2, 3. Ni x punya item. Okay, sini x. And then dekat sini function kita is x plus 4 pergi kepada y. So y tadi yang kita dah kira lah 4, 5, 6, 7. Okay. And then kita akan pergikan objek kepada image. So objek kepada image. Objek kepada image. Macam tu lah. Dan dekat atas is y. Okay. Itu arrow diagram. Tapi yang ni memang tak akan keluar dalam exam lah. Ini cuma introduction je. Okay, yang akan keluar dalam exam is this one. Vertical line test. Sebab awak dah belajar nanti, awak dah belajar lukis graph. Dan nanti dalam soalan dia akan tanyalah. Adakah ini function? So, bila dia suruh awak proof dia adalah function ataupun tidak, awak kena gunalah vertical line test ni. Dalam graph awak tu nanti. Okay. So, vertical line test, kita drawing a vertical line. Ni vertical line ni. Yang merah ni. Ni yang merah ni. Okay, yang ni. Okay, parallel to y-axis across the graph. If the line cut the graph at exactly one point, then the graph is a function. Dia mesti awak garis dekat mana-mana graph awak garis satu garis lurus yang menegak ini, awak akan dapat hanya persilangan 1 point sahaja. Ni kat sini 1 point. Kalau saya letak kat sini pun saya punya garisan saya dapat 1 point. Okay. So itu adalah function. Dia mesti kena rentas 1 point je. Dia tak boleh rentas 2 point. Okay. Kalau dia rentas more than 1 point, then the graph is not a function. Okay, contoh macam ni lah. Bila kita letak kat sini, kita akan rentas dekat sini 1, sini 1. So tak boleh. So this one is not a function. Sama jugalah kalau you letak kat sini pun. You letak kat mana-mana pun dia akan dapat rentas dekat, maksudnya you letak dekat your graph, ada tempat yang dia akan rentas 2 point, so that dia bukanlah function. Ada satu tempat yang dia akan rentas 2 je point, dia bukan function. Okay? Kena ingat benda tu lah. Dia mesti semua tempat awak rentas mesti ada 1 point je. Intersect at 1 point only. So barulah kita panggil dia function. Dia kat mana-mana pun graph awak tu. Okay, so dia kata show, use vertical line test to show that the following graph are function or not. Okay, dia dah tolong lukis untuk awak. Kalau yang pertama, function ke tak? Function. Okay, next. Okay, kat sini. Walaupun saya letak saya punya line dekat sini, saya still lagi akan cut at 1 point only. Kat sini. So, dia function lah. So, yang first is function. Okay, yang second? Not function. Not a function. Not function. Okay. Not function. Okay, dekat sini dengan kat sini dekat. So, tak boleh lah. Okay, bila kita tulis untuk vertical line test, sebab kita buat satu
test. Okay. So cara kita tulis jawapan, kita tak boleh tulis function. Lepas tu dah. Nak ada function dah. Okay. Kita kena bagi tahu reason. So function because it cuts at one point only. Okay. Patutnya kat sini by using. Okay, kat sini saya tambah lah. By using horizontal line test, it is a function. Okay, because it cut at one point only. So kita kena bagi tahu lah kita guna test apa. Ayolah. Okay, kalau yang ni by using Madam, horizontal ke vertical? vertical, sorry, VLT. VLT. Okay. Thank you. Okay, VLT. Okay, it is not a function because it cuts at 2 points. Okay, macam tu lah awak punya reason. So nanti kalau keluar, tak tahulah exam awak ni katanya Madam UPS 2, 4 dan 5 juga. Kerja. UPS 2, 4, 5. Lepas tu UPS 3, 6, 7. Lepas 10 tak ada. Itu masuk final exam. 8, 9, 10 dia terus masuk final exam so that dia akan contribute markah yang sangat besar lah untuk awak punya final exam. Oh, 40 markah tu. Dia akan contribute more than berapa persen tu lah untuk your final exam. Sebab dia tak pernah ditest dalam mana-mana PB awak. Okay. Okay, so ingat ini untuk test function, vertical line test. Okay, next is one-to-one function. Okay, bila kita nak test dia one-to-one ataupun tidak, kita ada dua cara untuk test. Sama ada kita guna algebraic. Bila kita cakap pasal algebraic means kita tak akan lukis graph. Okay, dia akan guna macam statement. Ni kita panggil statement. Okay, so kita akan tunjukkan dia one-to-one apabila awak buat fx1 equal to fx2, dia implies, maksudnya bila kita dah settlekan kita punya equation untuk fx1 dengan fx2, kita equatekan dia and then you settlekan dia, you dapat akhirnya x1 equal to x2. You tak dapat benda lain. Kalau you dapat x1 equal to 2 tambah x2. So this one is not one-to-one function. Okay, tapi ni apa benda ni nanti kita tengok dekat dalam soalan baru kita boleh faham. Okay, and then yang kedua graphical approach. Nampak graphical? Dia ada tulis graph kat sini. So means you akan lukis graph. Daripada graph then kita buat test. Ini yang saya kata dia berbeza dengan yang tadi. Dia akan guna horizontal line test. Maksudnya graph kita misal kata saya ada graph ni kuadratik dan saya buat horizontal line test beginilah. Dia cut at 2 point. So bila dia cut at 2 point, dia akan jadi not one-to-one function. Tapi kalau graph awak linear misal kata. Kalau linear kita ada garis lurus macam ni. So bila saya buat horizontal line test, saya akan cut at 1 point. So dia akan jadi one-to-one function. Itulah cara kalau kita nak pakai horizontal line test. Okay. So in general, if any horizontal line drawn intersect the graph of the function only at 1 point, then the function is one-to-one function. Ni yang tadi saya tunjuk tu dia mesti cut at 1 point sahaja untuk dia jadi one-to-one function. Kalau tak dah bukan one-to-one. Okay, determine whether the following function are one-to-one by using algebraic approach. So kat sini saya nak cerita pasal algebraic approach dulu, means awak tak perlu lukis graph. Okay, tadi kita kata dia
kena buat fx1 sama dengan fx2. Okay, so ini fx awak. So fx1 kita kena equate dengan fx2. Okay, maksudnya kat sini any x awak ganti dengan x1. Okay, untuk sebelah kiri. So nanti saya akan dapat 3x1 tolak 2. Untuk sebelah kanan, dia kata dia nak fx2. So maksudnya any x, saya kena ganti dengan x2. So 3x2 tolak 2. Itu yang saya dapat bila saya gantikan. Okay, lepas tu kita akan simplify. Yang mana kita boleh cancel out, kita akan cancel out. So kat sini, apa yang saya boleh cancel out is negative 2 lah. So negative 2 bila you bawa sebelah kanan, dia akan jadi plus 2. So negative 2 plus 2, awak akan dapat kosong. Okay. So kita akan dapatlah dekat sini 3x1 sama dengan 3x2. Okay, maksudnya ataupun kalau ada orang nak tulis sebagai kita buat kat sini tambah 2 lah. Senang, kita hilangkan. Kita tambah 2 sebelah kiri, tambah 2 sebelah kanan. So, maksud dia lah kita nak hilangkan negatif 2. And then nampaknya ada 3 dan ni ada 3. 3 dengan 3 kita boleh cancel out sebab dia constant. Okay, maksudnya 3 bahagi 3. Saya bawa ini pergi sebelah sini, dia jadi bahagi. So dia jadi x1 sama dengan x2. So bila saya dapat yang akhir, x1 sama dengan x2, so saya dah boleh conclude lah. Okay, so since fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2, so this is one-to-one function. Kita buat macam tu je. Okay. Awak mesti dapat x1 equal to x2 kat bawah tu dan awak boleh conclude. This is one-to-one function. Sorry, tertinggal pula. Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Okay, setakat ni okay Okay, kalau kita ada x square plus 1. Okay, x square plus 1. So, saya kena buat gx1 equate dengan gx2. So, saya akan dapat x1 square plus 1 equal to x2 square plus 1. Okay, sama macam tadi lah. Plus 1 saya nak hilangkan. Boleh hilang macam tu je lah. Maksudnya satu saya bawa pergi sebelah kanan. So dia jadi tolak 1. So dia akan jadi x1 square equal to x2 square. Okay, and then saya nak hilangkan. Saya bukan nak hilangkan. Saya nak kena, bila saya square root both side. Okay, x1 square. Saya akan dapat dekat sini. Saya nak cerita. Okay, saya buat macam mana. Nak bagi ayat yang senang. Saya nak hilangkan square ni. Okay, saya akan square root kan? Okay, saya square root. Tapi ingat, dia square. So, x1 dia akan jadi plus minus x2. Macam awak buat ni lah. B squared sama dengan 4. So, B akan jadi plus minus 2. Benda ni lah. Okay, ni konsep dia. Saya pakai kat sini. Ataupun kalau tak nak buat cara ni, ada lagi satu cara, alternatif. Daripada sini, awak faktorkan dia. X1 square tolak X2 square. Equate to 0. Okay, maksudnya saya bawa X2 square pergi sebelah kiri. And then saya factor. X1 square tolak X2 square. Saya factor, saya akan dapat X1 tambah X2 dan X1 tolak X2. Ni yang macam A square tolak B square.
Dia akan jadi A tolak B, A tambah B. So benda ni lah kita pakai. So nanti saya akan dapat X1 sama dengan negatif X2 dan X1 sama dengan X2. Sama je lah. Awak akan dapat dua nilai juga. Okay, ni idea one lah, nak pakai mana satu boleh. Okay, so bila saya nampak kat sini, saya punya X1 is not only equal to X2. Dia ada juga yang equal dengan negatif X2 as ni. Okay, dia ada equal dengan negatif X2. So bila dia ada equal dengan benda lain selain X2, so kita tak boleh cakap dia one-to-one function lah. Dia bukan one-to-one function. So conclusion saya, since Gx1 equal to Gx2 is not imply, does not imply, bukan is not, sebab dia does not imply x1 equal to x2, so this is not one-to-one function. One-to-one function. Saya buat ni je lah short form. Faham one-to-one function. Okay, ingat. Kalau dia tak sama dengan X2 sahaja, dia ada benda lain, so means dia bukan one-to-one function. Okay, kita tengok pula kalau X cube. Okay ke? Okay. Okay. Kita tengok X cube pula Kalau X cube, bila kita nak settlekan, saya akan buat Hx1 equal to Hx2. So nanti kita dapat X1 cube tolak 8 sama dengan X2 cube tolak 8. Okay, yang tolak 8 tu kita boleh cancel out lah sebab kita bawa dia pergi sebelah sana. So kita tinggal ini. Okay, X cube beza sikit dengan X square sebab bila kita cube root X1 ni, dia akan dapat X2 sahaja. Sebabnya contoh, kalau kita ada A cube sama dengan 8. A, awak memang akan dapat 2 je. Sebab dia punya power is odd, bukan even. Kalau power even tu je yang kita akan dapat plus minus. Sebab kalau kita punya A cube sama dengan negatif 8, means A kita akan sama dengan negatif 2. Tu beza dia lah. Kalau awak tekan calculator pun awak akan dapat benda yang sama lah. Kalau 2 kuasa 3 kita dapat 8 sahaja. Tapi kalau negatif 2 kuasa 3 awak akan dapat negatif 8. Berbeza dengan kalau kuasa 2. Kalau 2 kuasa 2 kita dapat 4. Negatif 2 kuasa 2 juga kita akan dapat 4. That's why bila kita square rootkan 4 ni, kita akan dapat 2 jawapan. Sama ada 2 ataupun negatif 2. Okay, sebab power dia tu power even. Bukan power odd. So itu beza antara odd power dengan even power. So kat sini kita memang akan dapat S1 equal to S2. So saya punya conclusion akan sama dengan yang sebelum ni tadilah. So since Hx1 equal to Hx2 implies x1 equal to x2. So this is one-to-one function. Okay, so kena ingatlah power dia ni. Odd one-to-one, kalau even not one-to-one function. Okay, kalau kita ada ni pula. Ni apa nama dia ni? Function apa ni? Modulus. Modulus function. Okay, ataupun absolute value. Dua-dua boleh kita pakai. Okay, so kalau kita nak settlekan this one, kita kena guna yang masa kita belajar dekat chapter 2 hari tu. Okay, equation inequalities tu. So saya akan dapat nanti x1 minus 1 modulus tolak 2. x2 minus 1 tolak 2.
Okay, yang tolak 2 kita boleh cancel out. Sebab dia luar modulus. Okay, so saya cancel out. Saya tinggal modulus sahaja. Okay, macam mana saya nak hilangkan modulus? Hari tu kita belajar kita buat apa? Squaring both side. Okay, squaring both side. Okay, so kita akan squaring both side. Maksudnya saya akan buat x1 minus 1 square sama dengan x2 minus 1 square. Nak hilangkan modulus kita squaring both side. Okay, so awak kena expand lah. x1 square tolak 2x1 tambah 1. x2 square tolak 2. x2 tambah 1. Okay. So dekat sini nampak ada 1 dengan 1 boleh cancel out. So awak tinggal x1 square tolak 2 x1. x2 square tolak 2 x2. Okay. Yang ini kita tak boleh cancel out sebab ini x1. Ini x2. Dia bukan like term. Samalah dengan kat sini. Okay. So kita tak ada cara lain. Kita memang kena factorize dia. Okay. Maksudnya awak akan bawa yang sebelah kanan pergi sebelah kiri. Kita bawa semua pergi sebelah kiri. Sebab saya nak factorize dia semua. Tambah 2x2 sama dengan 0. So saya kumpulkan x1 dengan yang square dengan square. Saya dapat macam ni lah. Dan x1 yang tak ada square kita kumpul dengan yang tak ada square. Okay. So macam mana saya nak factorize benda ni? Okay. Tak boleh nak pakai calculator pun. So apa saya buat? Mula-mula yang ini saya factorize dulu. Okay. Ini saya factorize sama dengan apa yang saya buat tadi alternatif ni. Baik. x1 square tolak x2 square. Sama dengan yang ini. So saya akan factorize exactly the same macam ni lah. Kita akan dapat that one. Okay, so kat sini yang warna hijau ni dia akan jadi x1 tambah x2 dan x1 tolak x2. So awak expand nanti awak akan dapat yang saya highlight. Okay, itu untuk yang ni. Okay, lepas tu untuk yang sebelah sini pula, okay, yang warna kuning ni, tolak ni, saya nak factorize dia. So apa saya buat? Keluarkan 2. Yes, you just factor out 2. Sebab tu ada dekat x1 dan x2. So kita factor out 2. Okay, warna kuning ni. Saya akan letak negatif ni sekali lah. Negatif 2 saya letak luar. So bila saya letak luar negatif 2, x1 akan jadi positif. Dan x2 kena jadi negatif. Okay, either one lah. Kalau you nak letak positif kat luar, means you akan dapat x2 tolak, you akan dapat positif x1 minus x2. X2 minus x1. Betul tak? Negatif x1 kiranya. Tambah x2. Tapi saya nak letak, kenapa saya nak letak kat luar tu? Ada kisah dia kat situ kejap lagi. Okay, saya letak negatif keluar. Okay, kenapa saya nak letak negatif tu keluar? Okay, because saya nak samakan dengan yang ini. Saya nak samakan dengan yang ni. Okay. Bila dia sama, apa kita boleh buat? Cancel. Kata kau je cancel. Mana ada cancel? Dia Dah sama sama? ni. You. 2. Jadi 2. Dia faktorkan. Kita boleh factor out dia keluar. Factor out lagi. Oi. Macam ni lah. Dia case yang sama dengan 2 ni tadi. Dia sama, so kita factor out. Sama juga dengan benda yang bawah ni. Bila dia sama, kita boleh factor out sebab yang sama tu is factor dia. Bukan nombor. Okay. So saya factor out dia keluar. Saya akan dapat, saya letak dia kat depan lah. Okay, x1 minus x2. Ini saya factor out. So, dekat dalam kurungan dekat dalam ni, yang tinggal untuk yang pertama, sebab yang ni kita dah bawa dia keluar. So, yang tinggal ini je lah x1 tambah x2. Okay.
Dan yang kedua, yang ni saya dah bawa keluar. So yang tinggal negatif 2. Equate to 0. Macam tu lah awak factor out dia. Okay, so nanti kita akan dapat X1 tolak X2 dan juga X1 tambah X2 tolak 2. So, bila saya equate to 0, saya memang akan dapat X1 sama dengan X2 untuk yang first factor. Tapi untuk second factor saya akan dapat X1 sama dengan 2 tolak X2. Which is dia dah tak sama dengan X2 sahaja. So bila kita ada benda lain, benda asing, kita panggil benda asing ni. Dia dah tak sama dengan X2 sahaja. So that kita punya conclusion, ini bukan one-to-one function. Does not imply X1 equal to X2. So memang kena type pula dah. So this is not one-to-one function. Kalau subjektif memang kena tulis lah panjang ni. Kalau objektif tu awak tinggal tekan je lah yang mana awak nak tekan. Dia punya jawapan tu. Tapi kalau subjektif memang kena tulis. Okay. So dah settle. Itulah algebraic approach. Dah. Boleh saya teruskan? Untuk horizontal senang je. Boleh. Okay, so horizontal macam tadi lah saya kata awak lukis graf, mula kita lukis graf dulu. Lepas tu baru kita buat horizontal line test ni. So kalau dekat 1 point, so dia adalah one-to-one function. Tapi kalau dekat 2 point macam ni, so maksudnya dia bukan, ni 3 point terus lah dekat. Maksudnya dia bukanlah one-to-one function, not. Okay, not a one-to-one function. So contohnya, determine the following example. Determine the following function are one-to-one or not. Okay. So, mula kena lukis lah ni. Negatif 2x tolak 3. Okay, ni graf apa ni? Linear. Linear. So, linear awak turun bawah naik atas? Turun bawah. Turun bawah sebab awak punya ni negatif. Cerunan negatif. Yeah. Okay, so dekat x, dekat paksi x, dia akan intersect kat mana? Dekat paksi x ni. Pasi X ke pasi Y? 2. Saya nak next dekat paksi x. Dia akan intersect kat mana? Negatif 3/2. Negatif 3/2. Negatif 3/2. Okay, so kat belakang lah. Okay, kalau kat paksi y? Negatif 3. Okay, negatif 3. So kalau tak tahu macam mana nak buat, kalau kita nak intercept dekat x means awak punya y kosong. So bila y awak kosong, negatif 2x tolak 3 equate to 0. So nanti you akan dapat 3 sama dengan negatif 2x. So tu yang awak dapat x sama dengan negatif 3/2. Okay. Kalau untuk yang y pula, maksudnya awak jadikan x tu kosong. So bila x kosong, kat sini dah memang kosong. So dapatlah negatif 3. Okay, siapa yang lupa lah. Okay, so kita akan garis. Satu garis lurus. Okay, inilah graf kita. So, sekarang saya nak buat horizontal line test. So saya buat horizontal line test pakai warna biru. Horizontal means menegak macam ni. Tak kisah mana-mana pun awak nak letak. Nak letak kat bawah pun boleh, nak letak kat atas pun boleh, nak letak kat tengah-tengah pun boleh. As long as janganlah letak dekat dia punya paksi ni kan. Nanti macam tak nampak. Nanti terdouble kat situ. So saya nampak dia cut at 1 point only. So dia adalah one-to-one function. Benda tu je sebenarnya. Yang penting graf kau kena betul lah. Kalau graf kau salah memang tak dapat markah lah, kosong. So by horizontal line test, it cuts at 1 point only. So this is one-to-one function. Okay, kalau negatif x square plus 16, graf? Kuadratik. Masam senyum. Kuadratik. Sama. Okay, Masam, dekat mana dia punya maximum point? 16.
Yes, 16. So kat 16 kat sini lah dekat Y ni 16. Maksudnya bila X awak kosong, awak punya Y 16. Okay, dan dia akan masam di situ. Alamak, buah pula jangan. Okay, so kat sini 16. Okay, dekat part CI apa? 4 negatif 4. Yes, 4 negatif 4. Very good. So negatif 4 dengan 4. Okay, sebab awak factorize benda ni. So you got 4 and negative 4 lah. Okay. So, dah dapat graph. Kita buat horizontal line test. So kita buat horizontal line test apa kawan kuning. Saya letaklah dekat sini misal kata. Saya letak kat sini. Alamak, dia dah cut at 2 point. So tak boleh. So, by HLT, it cuts at 2 point. So this is not one-to-one function. Okay. The graph untuk any function bila awak lukis, dia kalau dia rentas dekat part C, okay, macam ni dia rentas dekat part C ni, dia rentas dekat part C ni, dia rentas dekat part C ni. Semua tu mesti kena tulis berapa nilai dia. Baru awak punya graph lengkap. Kalau awak togel je, misal kata saya buat tadi, fx saya macam ni, lepas tu saya pun terus je buat macam ni, 16 lah ni kat sini ni. Okay, saya buat macam ni 16. Okay dah, tu je saya buat. So yang ni tak lengkap tak boleh. Bila awak buat, walaupun awak kata awak buat horizontal line test, awak buat horizontal line test macam ni, lepas awak kata dia ada 2, awak pun buatlah semua sama dengan saya. Tapi disebabkan graf awak tak lengkap, dan awak tak akan dapat markah penuh. Dia akan tolak markah lah. Okay. So ingat, graf kalau dia lalu je dekat part C, wajib tulis value dia berapa. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita akan masuk nak sketch graph macam mana. So kita akan ada 7 basic function yang ada dalam syllabus awak. So ini je yang akan ditanya dalam syllabus awak untuk lukis graph. Tak ada benda lain lah, function lain kita tak ambil. Okay. So tengok dulu dia punya basic. Nanti kita belajar macam mana kita nak lukis graph untuk semua function tu. So hari Khamis nanti. Thank you class. Thank you, madam. 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 Welcome.